Hari ini penerima anugerah pengiktirafan khas belia yang kita bawakan. Menerusi wawancara kita dan kita ini bersama tetamu undangan kita yang ini ya. Kita bersama Puan Nurul Huda binti Awang Haji Muhin, iaitu penerima anugerah belia. Assalamualaikum Assalamualaikum Puan. Puan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Sihat ya? Alhamdulillah sehat hari ini Puan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami di Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan kerana datang ke Rampai Pagi, menyanyikan lagi Rampai Pagi hari ini. Rasanya ramai yang tertunggu-tunggu barangkali hari ini. Bukan lagi barangkali, memang confirm ni ramai Masih yang tertunggu-tunggu menantikan wawancara kita ni hari ini. Ini kalau bis kita peminat setia Rampai Pagi memang mengetahui ke semua penerima-penerima anugerah Hari Belia yang baru lepas hari itu pada 1 bulan telah pun dibawa ke Rampai Pagi, telah pun berkongsi cerita mereka, dan hari ini kita akan mendengar cerita daripada salah seorang lagi penerima yang terakhir sebenarnya daripada semua penerima yang telah kami jemput, iaitu Puan Nurul Huda binti Awang Haji Muhin untuk bercerita mengenai pengalaman beliau ni Rina Tola. Okey, jadi kami ingin mengetahui lah lebih lanjut lagi mengenai dengan Puan ya. Dan mungkin boleh menerangkan dan juga menjelaskan apakah jawatan Puan sendiri dan kita ni tanyalah pengalaman semasa menerima anugerah pengiktirafan khas belia. Silakan Puan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Awang Haji Muhin, Ketua Pentadbiran di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Jamariam. Dipanggil apa ni Puan Nurul? Huda boleh je. Huda, panggil Huda saja. Ya. Jadi Huda tadi mengongsikan masa ini bertugas sebagai pentadbir, ketua pentadbiran di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Jamariam. Jadi kalau boleh kami tanyakan lagi sedikit ni mengenai dengan mungkin perasaan barangkali. Rasanya soalan yang klise lah saya tanyakan. Tapi mungkin seorang-seorang selain daripada perasaan gembira tu mungkin ada lagi maksud-maksud yang tersendiri, apa maksud menerima anugerah seperti ini. Mungkin boleh kami dengarkan cerita ataupun maksud ataupun meaningnya orang anugerah ini kepada diri Puan sendiri. Terima kasih. Alhamdulillah saya berasa amat bersyukur dan berterima kasih dan berbesar hati kerana telah diberi kepercayaan kepada saya untuk menerima anugerah pengiktirafan belia khas buat pertama kalinya pada tahun 2023, dan ini adalah sebagai bukti bahawa orang kelainan upaya juga boleh menyumbang dan berbakti kepada negara. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kerana telah mengiktiraf hasil kerja yang telah saya lakukan demi kesejahteraan orang berkelainan upaya, dan juga kepada ahli-ahli lembaga pengarah, pemegang amanah dan kaki tangan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Jamariam yang sentiasa membimbing dan menyokong saya untuk menjadi ketua yang lebih baik. Tanpa mereka saya tidak akan dapat menjadi seperti saya yang sekarang, dan tidak lupa juga kepada ibu saya, suami dan keluarga saya yang menjadi penyokong tetap di dalam apa jua perkara yang saya lakukan. Alhamdulillah saya amat bersyukur kerana dikurniakan orang-orang tersebut di atas, kerana tanpa sokongan mereka saya percaya saya tidak akan dapat berani untuk mencabar diri sendiri untuk melakukan apa yang telah saya lakukan. Alhamdulillah. Memang cukup menarik sekali perkongsian tadi, atau kalau saya dapat kaitkan jadi Puan. Sebentar tadi masa wawancara yang pertama kami ada berceritalah mengenai dengan ciri-ciri belia yang berdaya tahan, dan rasanya Puan sendiri pun ada juga mengongsikan tadi macam kalau Puan mengongsikan kepentingannya, ada sokongan-sokongan daripada suami, keluarga, daripada ibu dan sebagainya, dan juga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tanggungjawab untuk tadi menjadi melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi Puan. Alhamdulillah. Mungkin kalau kami boleh tanyakan soalan berikutnya kepada Puan. Contoh-contohnya. Setakat ini Puan sendiri bekerja sebagai ketua pentadbiran di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Jamariam. Berapa lama sudah Puan? Saya diberikan jawatan tersebut pada umur 23 tahun sebagai pemangku ketua pentadbiran pada tahun 2013. Selepas itu saya ditetapkan jawatan ke ketua pentadbiran pada tahun 2021. Dan mungkin juga Puan boleh menceritakan apakah antara contoh-contoh pencapaian yang telah pun diperolehi setakat ini. Terima kasih. Alhamdulillah saya telah dikurniakan dengan pingat indah kerja baik pada 8 hari bulan Jun 2022. Saya juga pernah mewakili Brunei Darussalam dalam mesyuarat bengkel dan latihan dalam dan luar negara mengenai hak orang kelainan upaya sejak tahun 2014 sehingga sekarang. Selain itu juga saya terpilih 2 tahun berturut-turut menjadi salah seorang 50 ikon LinkedIn paling berinspirasi di Brunei pada tahun 2021 dan 2022 yang diterbitkan di The Bruneian.
dan juga pernah menjadi penceramah panel mewakili Brunei Darussalam untuk membentangkan mengenai orang berkelainan upaya di negara Brunei Darussalam untuk Asia Summit di Zero Project Conference yang berlangsung di United Nations Office Vienna pada 24 Februari 2022. Saya juga pernah ditampilkan di program TV yang dinamakan Future Wave, siri pertama pada tahun 2020 yang memfokuskan kepada isi cerita mengenai kejayaan seseorang individu melalui sumbangan kepada sosioekonomi negara. Saya juga pernah dilantik sebagai ahli kepada Youth Advisory Group bagi Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035 pada 1 Disember 2020 daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Saya juga pernah dilantik sebagai ahli US ASEAN Innovation Circle pada 30 November 2020. Selain itu, saya juga pernah dijemput sebagai penceramah panel untuk webinar Disability Rights Advocacy untuk University of Montana, Amerika Syarikat pada 25 Ogos 2020. Saya juga merupakan orang Brunei pertama yang berkelainan upaya yang terpilih bagi mengikuti yang Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellowship Program selama 6 minggu pada tahun 2019 di bawah tema Civic Engagement di University of Montana, Amerika Syarikat. Melalui program tersebut, saya juga menjalani penempatan kerja di Disability Rights Montana selama 1 bulan, di mana saya bekerja bersama peguam dan pekerja-pekerja yang memperjuangkan hak-hak orang berkelainan upaya di Montana, Amerika Syarikat. Setelah program tersebut, saya juga telah menerima grant untuk menjemput Leanne Nelon, pengasas dan pemilik Telos Coaching and Consulting di Idaho, Amerika Syarikat untuk menjalankan program bersama Pusat Ihsan Al-Amira Al-Jamariah di Brunei Darussalam selama 2 minggu. Program tersebut termasuk eksklusif talk sessions mengenai universal designs from buildings to program dan volunteer support and involvement for NGO pada bulan Julai lepas. Yang dihadiri daripada pegawai-pegawai kerajaan dan swasta, guru-guru dan penuntut yang melibatkan lebih kurang dari 120 peserta. Alhamdulillah. Apabila mendengarkan perkongsian tadi, memang orang cukup impresif lah, membanggakan. Bukannya portfolionya orang yang biasa-biasa saja. Bukan yang calang-calang. Portfolio tu dapat dilihat sudah penglibatan puan sendiri sepanjang puan bertugas. Bukan hanya orang secara langsung di tempat puan bertugas, tapi juga membuat projek-projek yang luar daripada tugasan puan juga. Kalau boleh tanyakan ni puan, jika tidak menjadi keberatan pada pihak puan, mungkin bagaimana puan melihat keadaan sumbangan belia ataupun kalau dia boleh khususkan barangkali kepada mereka yang berkelainan upaya setakat ini pada masa ini, macam mana kita melihat penglibatan mereka ini dalam sama-sama bukan hanya menjana pendapatan sendiri tapi juga secara langsung menyumbang ke arah pembangunan negara dan mencapai wawasan 2035. Saya melihat pada masa ini perlahan-lahan belia-belia berkelainan upaya berani menampilkan diri untuk memperjuangkan hak kelainan upaya dari segi pendidikan, pekerjaan dan peluang-peluang lain yang dapat diberikan seperti orang lain. Dan komuniti orang berkelainan upaya juga berusaha untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai bahawa pentingnya akses-akses yang dapat diberikan kepada orang kelainan upaya seperti akses kepada bangunan, akses kepada pekerjaan dan pendidikan. Jadi insya-Allah, alhamdulillah juga ianya secara perlahan tapi menuju ke arah yang lebih baik dari sekarang. Saya amat tertarik sekali dengan perkongsian tadi apabila puan mengongsikan mengenai dengan memberikan akses yang sama. Bukan hanya kepada diberikan akses yang sama juga terutamanya kepada mereka yang daripada komuniti mereka yang berkelainan upaya. Kalau tadi lihat sendiri pun yang sering dikongsikan di Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan menekankan mengenai dengan kepentingan bukan hanya equality tetapi equity sendiri. Equity, kata bercakap mengenai equity, memberikan akses-akses yang tertentu, kemudahan-kemudahan yang tertentu agar contohnya saja mereka yang daripada golongan yang kurang berupaya dapat mampu sama-sama mendapatkan akses dan juga dari segi apapun yang diberikan di negara kita ini. Dan juga ya, Denny, kalau kita lihat sebenarnya
bila kita ni perhatikan, walaupun orang tadi singkatan mereka OKU, orang berkelainan upaya, namun begitu kita cukup kagum. Kenapa saya mengatakan kita cukup kagum dengan mereka? Apa yang mereka lakukan, mereka mampu. Betul. Tapi apa yang orang kata ni yang boleh lakukan dengan bisa kata mereka yang tidak melihat ya. Sedangkan mereka boleh menghafal dan juga boleh mengaji Al-Quran dan sebagainya dengan lancar dan juga mempunyai kemahiran yang tersendiri menggunakan peralatan-peralatan yang disediakan. Tapi adakah kita sebagai orang yang normal boleh Indah Ketani melakukan sedemikian? Samalah dengan yang lain-lainnya. Jadi saya lebih kepada mereka ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kekurangan yang mereka ada tidak pernah kita kalau saya sendiri saya tidak mengatakan itu adalah kekurangan. Tapi adalah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Sebab benda ni nadar lah Ketani. Ketani orang yang normal, Ketani boleh melakukan macam ni. Tapi bagaimana sekiranya satu hari nanti, sebab kami pernah menemu bual mereka yang kehilangan penglihatan, padahal walhal ia ni hidup normal. Tiba-tiba katanya Ina melihat. Kita sempat menemu bual. Jadi bagaimana mereka menukar perasaan mereka daripada happy kepada setelah tiada penglihatan. Katanya reda itu adalah lebih penting dan juga ikhlas dalam penerimaan yang Allah berikan. Dan katanya ada sebenarnya hikmah dan juga keistimewaan yang ada di sana dan juga pencapaian-pencapaian yang mereka perolehi, bayangkan. Jadi inilah. Jadi kita ni masyarakat di negara Brunei Darussalam perlu peka sebenarnya dengan kemudahan dan juga apa yang perlu kita ni berikan kepada mereka, khususnya orang yang berkelainan upaya, untuk sama-sama membantu mereka perkembangan dan juga kejayaan serta kemahiran yang diberikan khususnya di negara Ketani. Banyak sebetulnya ini kalau Ketani lihat ya. Betul, tepat sekali. Kerajaan kita ni pun memang seperti yang dikongsikan akan sentiasa mementingkan mengenai dengan inklusiviti ya. Memberikan kemudahan-kemudahan kepada semua golongan lapisan masyarakat dan penduduk di negara kita di negara Brunei Darussalam. Kalau Ketani lihat ya, ada sukan yang dijayakan. Sukan bagi mereka orang kelainan upaya. Paralimpik dan Special Olympic. Jadi adakah daripada ahli-ahli di mana tempat Puan bertugas di Pusat Ihsan Al-Amir, adakah mereka terlibat juga? Ya, ada juga beberapa penuntut yang terlibat dalam Special Olympics yang telah mewakili Brunei Darussalam ke negara-negara seperti Dubai, Los Angeles, Australia dan negara lain. Adakah Ketani mampu ke sana? Betul. Bayangkan ya, dengan keupayaan mereka, kemampuan mereka, mereka diberi peluang untuk datang ke negara jauh-jauh untuk sama-sama mengikuti. Jadi itulah, sama-sama sebenarnya kita ni sebenarnya semuanya sama. Yang penting adalah usaha kita ni dan juga kemampuan diberikan. Jadi saranan Puan sendiri ya dalam setelah menerima anugerah pengiktirafan khas belia ini, apakah antara saranan Puan kepada para belia yang lainnya? Terima kasih. Kepada belia-belia berkelainan upaya, saya berharap lebih ramai yang akan dapat sama-sama berani tampil ke hadapan untuk menyumbangkan bakti kepada negara Brunei Darussalam bagi mencapai wawasan 2035, dan belia-belia seharusnya lebih berani mencuba dan mencabar diri sendiri untuk mencapai impian dan tidak pernah kenal erti kegagalan, bahkan menjadikan kegagalan itu satu pembakar semangat untuk terus mencuba sehingga berjaya. Saya berharap lebih ramai masyarakat akan mempunyai kesedaran untuk menerima bahawa orang kelainan upaya juga boleh hidup seperti orang lain dan diberikan peluang yang sama, terutama sekali dari segi pendidikan dan pekerjaan. Alhamdulillah. Jadi itulah ya antara kata-kata semangat, selain daripada saranan, kata-kata semangat juga ya. Dan apapun kepada Auda, semoga dengan apa yang diterangkan dan juga diperjelaskan dalam wawancara kita pada hari ini, penerima anugerah pengiktirafan khas belia, semoga dapat manfaatnya dan juga Ketani terinspirasi dan juga dapat memberikan motivasi, kekuatan dan juga usaha Ketani dalam sama-sama memajukan diri untuk wawasan 2035 khusus negara kita. Tepat sekali. Dan juga kami mengharapkan agar ianya dapat menjadikan satu topik untuk Tani fikir-fikirkan, renung
merenung-renungkan kalau dari segi sumbangan Tani sebenarnya boleh menyumbang pada negara dengan cara Tani tersendiri. Tidak semua orang mungkin mesti seharusnya menyumbang dari segi akademik, pencapaian akademik sahaja, tapi mungkin sumbangan BIS kita dalam benda yang BIS kita pakar yang sama-sama boleh menjamin menjana pendapatan BIS kita, dan ia secara langsung dapat menyumbang ke arah kemajuan ekonomi negara kita ni. Setiap orang mempunyai peranan dan cara tersendiri. Tepat sekali. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Puan Nurul Huda binti Awang Haji Muhin, penerima anugerah belia. Tahniah sekali lagi. Tahniah, Puan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam.